Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Rumah Kudusnya yang Rohani. Ayat pembukaan kita diambil dari Mazmur 102 ayat 16 yang berbunyi, apabila Tuhan membangunkan Sion, Dia akan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Haleluya! Saudara-saudari, Sion dalam ayat Injil di atas tidak merujuk kepada Israel pada masa kerajaan 1000 tahun, tapi pada Gereja Yesus Kristus. Apabila kamu membaca tentang pemerintahan kerajaan 1000 tahun dari permulaan hingga ke akhir, apa sahaja yang Alkitab katakan akan berlaku pada masa kerajaan 1000 tahun harus berlaku terlebih dahulu dengan gereja. Wahyu itu tertumpu pada gereja. Jadi, sebelum membina rumah Tuhan di Jerusalem yang akan berada pada masa kerajaan 1000 tahun, Dia akan membina rumah kudusnya sendiri, yaitu gereja. Dalam Zakaria 6 ayat 12, Alkitab mengatakan, dan katakanlah ini kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Ada seseorang yang bernama Tunas, dan dari tempatnya dia akan bertunas, dan dia akan membangunkan rumah Tuhan. Tunas itu merujuk kepada Yesus, dan dialah yang akan membangunkan rumah kudus Tuhan, dan ia bermula dari hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun kepada para rasul. Baca Efesus 2 ayat 22 menunjukkan kebenaran tentang pembangunan yang sedang berlaku. Ia mengatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah oleh Roh. Saudara-saudari, Yesus sudah pun membangunkan rumah kudusnya, gerejanya, dan Dia mengatakan bahawa kita adalah anggota-anggota rumah itu. Haleluya! Dalam Ibrani 12 ayat 22 hingga 23 mengatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Jerusalem surgawi, dan kepada ribu-ribu malaikat, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang telah berdaftar di syurga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Gereja itu adalah Sion dalam konteks Injil ini. Haleluya! Saudara-saudari, dalam membangunkan gerejanya, Dia telah memberikan sesetengah orang menjadi para rasul dan beberapa orang menjadi para nabi. Sebilangan orang menjadi para penginjil, para penggembala, dan para guru untuk memperlengkapi umatnya bagi pekerjaan pelayanan, agar tubuh Kristus dapat dibangunkan. Haleluya! Baca Efesus 4 ayat 11 hingga 12. Setelah Dia selesai membangunkan gerejanya, Dia akan menampakkan dirinya dalam kemuliaan. Sebelum saat itu tiba, gereja akan memerintah di dalam namanya, ke atas kuasa kegelapan dan unsur-unsur dunia ini, kerana Dia telah berkata, Aku akan membinakan gerejaku dan segala pintu alam maut tidak akan dapat mengalahkannya. Haleluya. Matius 16 ayat 8. Maha mulia Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita membuat pengakuan. Ya Bapa, betapa diberkatinya aku untuk menjadi tempat tinggalmu melalui Roh. Aku mengakui
hadirat-Mu yang ilahi di dalam diriku. Di saat Engkau memimpin aku melalui roh-Mu, melalui firman-Mu, mengikut kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih kerana mempercantikkan kehidupanku dengan hadirat-Mu yang mulia. Dalam nama Yesus. Amin. Renungan tambahan kita diambil dari Matius 18 ayat 18. Efesius 2 ayat 21 hingga 22. Zakaria 6 ayat 15 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Sekian perkongsian saya pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.